Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita sambung dengan 1.2 isu meristem dan pertumbuhan. Kita akan tengok lebih lanjut struktur dan fungsi tisu meristem. Okey, apakah itu tisu meristem? Tisu meristem merupakan tisu yang belum membeza, okey, dalam sel-sel tumbuhan, dalam tumbuhan itu sendiri, yang mana dia belum membeza menjadi sel yang khusus dan menjalani pertumbuhan. Kita ada dua jenis tisu meristem, meristem apex dan meristem lateral ataupun kita panggil meristem sisi. Okey, so kita tengok pada meristem apex dan meristem sisi. Okey, pada bahagian pucuk terdapat kawasan yang kita panggil meristem apex pucuk yang berada pada hujung pucuk. Di sinilah berlakunya pembahagian secara mitosis untuk ketinggian pokok. Kalau kat sini ni. Dan pada hujung akar kita ada meristem apex untuk akar juga, yang mana akan membahagi untuk menambah pemanjangan akar. Okey, kalau kita tengok pada gambar ni, tumbuhan, okey, di pucuk tumbuhan kita ada meristem apex pucuk, hujung akar kita ada meristem apex akar, okey, bahasa ada panggil apical. Manakala di bahagian batang kita ada kawasan meristem sisi, okey, ataupun lateral. Okey, meristem itu terdapat pada cambium gabus dan juga cambium vascular. Okay, untuk sisi dia nak menambahkan diameter batang tumbuhan. Okay, so kita tengok pada definisi pertumbuhan. Okay, pada pertumbuhan pokok ataupun pertumbuhan secara umumnya, dia merupakan proses yang kekal ataupun tidak berbalik. Berlaku daripada permulaan zigot sehinggalah dewasa. Okay. Pertumbuhan ditunjukkan dengan pertambahan bilangan sel, saiz, isi padu, jisim badan, ketinggian dan kerencaman fungsi organ. Okay, proses ini melibatkan pembezaan dan juga pengkhususan sel. Yang mana kepentingan untuk pertumbuhan ini adalah untuk membenarkan perkembangan dan sel-sel sehinggalah organisasi sehingga sistem itu menjadi matang supaya membolehkan pembiakan sehingganya dapat meneruskan kelangsungan spesies. Okey. Kalau kita tengok pada hujung akar ataupun hujung pucuk, okey, kita akan bahagikan zon pertumbuhan kepada 3, iaitu zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon perbezaan sel. Okey, zon pembahagian, okey, kalau untuk akar ni kita ada satu kawasan yang paling hujung ini kita panggil jidal akar ataupun in English root cap, yang mana dia akan melindungi meristem apex akar. So kat sini zon yang pertama adalah zon pembahagian yang mana sel-sel ini membahagi secara aktif. Zon pemanjangan sel, okay, zon yang kedua yang mana sel-sel itu mengalami pertambahan saiz. Dan yang ketiga zon perbezaan yang mana sel-sel akan membeza membentuk sel yang lebih khusus. Okey, tadi teacher sebut pembahagian sel. Okey.
Zon pembahagian sel ni kalau kita tengok melalui mikroskop, kita boleh nampak fasa-fasa mitosis. Okey? Sel sentiasa membahagi secara mitosis, membentuk sel yang seiras dengan induk. So kat sini boleh kita nampak ada fasa apa? Daripada profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Seterusnya, zon pemanjangan sel yang mana sel itu dia mengalami pemanjangan ataupun pertambahan saiz sel disebabkan oleh pengambilan air dan garam mineral masuk ke dalam vakuol. So, bahan yang diserap ke dalam sel ini digunakan untuk membina protoplasma sel. Okay? Dia menyebabkan lama-lama vakuol itu membesar dan memanjang. Proses ini juga kita panggil proses pemvakuolan. Okey, zon pembezaan sel. Okey. Zon pembezaan ni start daripada kalau akar ni yang mana yang dah ada sel rambut akar. Kenapa teacher cakap macam tu? Sebab bermulanya di sini sel-sel tersebut, okay, sel yang berada di kawasan ini telah mengalami proses pembezaan. Pembezaan tu apa? Sel mengalami perubahan bentuk dan struktur. Daripada sel yang asas, dia membeza menjadi sel yang khusus. Okay? Sel yang khusus ini membolehkan setiap sel itu menjalankan fungsi yang baru dan khusus spesifik untuk dia. Okay, contoh sel epidermis. Kalau kat bawah ni dia tak membeza lagi. Bila dia sampai kat sini dia dah mengalami pembezaan. Apa yang berlaku perubahan kat situ? Dia mempunyai unjuran, okay, unjuran sitoplasma. Okay, kita panggil rerambut akar. Kenapa dia kena tambah rerambut akar tu? Supaya dapat menambah jumlah luas permukaan. Makin banyak rerambut akar, makin tinggilah luas permukaan penyerapan air dan garam mineral. Okey. Kalau di bahagian tengah ni, okey, sel-sel yang di bahagian tengah ni mengalami pembezaan membentuk xilem dan phloem. So dia dah menjalankan fungsi yang khusus, spesifik untuk dia. Nak buat apa? Okay, kalau untuk daun pula, pada epidermis daun, okay, kita tahu, yang kamu dah belajar semasa tingkatan 3, kita ada sel pengawal. Maksudnya, sel epidermis itu mengalami pembezaan membentuk sel pengawal. Bentuk dia berubah jadi bentuk kacang. Fungsi dia berubah kepada fungsi mengawal buka tutup liang stoma. Okay, daripada fungsi asal dia, epidermis melindungi struktur, dah berubah kepada fungsi yang baru, mengawal bukaan dan penutupan liang stoma. Okay, faham ya maksud pembezaan sel? Okay, seterusnya kita masuk kepada jenis pertumbuhan, okay, yang dialami oleh tumbuhan ataupun pokok. Okey, pertumbuhan yang dialami mula-mula sekali pokok dia mengalami pertumbuhan prima. Pertumbuhan prima ni apa? Pertumbuhan selepas percambahan biji benih. Berlaku pada semua jenis pokok sama ada monocotyledon ataupun dicotyledon. Okey, kepentingannya adalah untuk pemanjangan pokok. Okey, nak tambah ketinggian pokok tu supaya mencapai ketinggian yang paling maksimum. Tinggi mana dia boleh tumbuh. Proses ini berlaku di kawasan meristem apex
pada hujung pucuk dan juga hujung akar. Okay. Kita ada kawasan yang kita panggil primordium daun dan juga primordium tunas. Inilah kawasan yang membentuk daun dan pucuk yang baru. Struktur yang terhasil daripada pertumbuhan primer adalah xylem primer dan juga phloem primer. Xylem primer berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, manakala phloem primer berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis daripada daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, seterusnya pertumbuhan sekunder. Yang mana pertumbuhan sekunder ni hanya berlaku pada bahagian batang dan akar tumbuhan dicotyledon berkayu. Tumbuhan dicotyledon berkayu. Ingat balik, dicotyledon yang kita dah belajar masa tingkatan 2. Tumbuhan seperti pokok rambutan. Dia punya daun bentuk, kalau dicotyledon ni mudah nak ingat, dia punya daun bentuk jejala urat daun dia tu. Dan batang dia berkayu. Pokok rambutan batang berkayu tak? Dia ada kayu, struktur kayu kat situ kan? So, pokok rambutan mengalami pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Berlaku pada meristem lateral ataupun istilah lain meristem sisi. Kat situ terdapatnya cambium vascular dan cambium gabus. Meristem sisi terdiri daripada cambium vascular dan juga cambium gabus. Cambium vascular apabila dia mengalami pertumbuhan sekunder, dia akan membentuk xylem dan phloem yang baru. Xylem dan phloem yang baru kita panggil xylem sekunder dan juga phloem sekunder. Manakala cambium gabus mengalami pertumbuhan sekunder membentuk sel-sel ataupun tisu-tisu gabus. So, cambium gabus terdapat di bawah epidermis untuk menambahkan saiz batang dan akar. Manakala cambium vascular membentuk lapisan phloem dan xylem yang baru. So, kalau kawasan meristem sisi tu, pertumbuhan dia secara sisi untuk menambah diameter batang ataupun diameter akar. Cambium vascular, cambium gabus. So, cambium vascular ni kat tengah ni, pertumbuhan berlaku secara sisi membentuk ke arah, kalau ke arah dalam, membentuk xylem sekunder, ke arah luar membentuk phloem sekunder. Manakala cambium gabus, dia akan membentuk tisu gabus ke arah luar. Xylem primer dan phloem primer yang asal tadi, xylem primer dia akan tertolak ke dalam, manakala phloem primer akan tertolak ke luar. Kita tunjukkan semula pertumbuhan sekunder daripada batang berkayu. Arah dia tumbuh ni nampak warna hijau ni. Hijau ni adalah cambium vascular. Cambium vascular pada pokok muda ataupun batang petak, batang yang muda ni, cambium vascular tu dia berada di antara xylem dengan phloem. Phloem primer. Xylem dan phloem primer. Bila cambium vascular nak mengalami pertumbuhan sekunder, dia akan menambah bilangan sel arah sisi. Bila arah sisi macam ni, anak panah macam ni, dia akan membentuk tisu-tisu baru iaitu xylem sekunder
dan flowworm sekunda. So yang prima tu dah tertolak. So semakin besar diameter batang tu, okey, semakin banyaklah okey, xylem sekunda ni pada tahun pertama, yang kawasan ni pada tahun kedua. Dan juga flowworm sekunda semakin bertambah. So batang pokok akan kita nampak lebih besar ke arah sisi dia. Okay, so cambium vascular, okay, teacher ulang balik, yang berada di antara xylem dan flowworm membahagi secara mitosis. Okay, sebelah dalam membentuk xylem yang baru iaitu xylem sekunda dan sebelah luar membentuk flowworm yang baru iaitu flowworm sekunda. Okay, tengah ni nampak, ni cambium pembuluh ataupun cambium vascular. So dia melakukan pertumbuhan ke arah dalam membentuk xylem sekunda, ke arah luar membentuk flowworm sekunda. Xylem sekunda ni, okay, saloxylemnya ditebalkan oleh lignin supaya strukturnya kuat dan juga kalis air. Bila kuat dan kalis air, dia memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okey, xylem prima akhirnya dia akan tertolak ke tengah batang menyebabkan tisu-tisu xylem prima dimampatkan. Manakala flowworm pula tertolak ke bahagian epidermis batang. Okey, akhir sekali lilitan batang akan bertambah. Diameter batang tu akan bertambah. Epidermis, okey, epidermis, kawasan epidermis yang kat sini ni akan mula meregang dan merekah. So kita akan nampak rekahan-rekahan kayu, terutamanya pada pokok-pokok yang tua. Okay, tisu gabus pula dia akan melindungi, okay, ni tisu gabus ni akan melindungi batang pokok daripada serangan serangga dan juga bakteria semasa epidermis merekah. Okay. Ini gambar lain yang menunjukkan daripada pertumbuhan prima sehinggalah membentuk pertumbuhan sekunda. Pertumbuhan sekunda juga berlaku pada bahagian akar tumbuhan dicotyledon. Okay. Yang mana cambium vascular di bahagian akar yang berada antara xylem dengan flowworm prima membahagi membentuk xylem sekunda dan juga flowworm sekunda. So diameter akar pun semakin lama semakin bertambah. Tengok pokok-pokok yang besar, akar dia semakin besar kan. So tisu-tisu prima dimampatkan. Cambium gabus membahagi membentuk gabus. Fungsi tisu gabus melindungi tisu-tisu akar yang lain daripada serangan bakteria apabila epidermis merekah. Okey, selanjutnya ialah pertumbuhan tumbuhan di kawasan 4 musim. Pada negara 4 musim, okey, berlakunya gelang tahunan. Pada pokok-pokok balak di kawasan 4 musim ni, dia punya kita panggil corak alur pada batang kayu dia, batang balak dia, jelas menunjukkan gelang tahunan. Kita ada gelang cerah dan juga gelap. Okay. Cerah dan gelap. Cerah itu terbentuk semasa musim bunga dan gelap terbentuk semasa musim sejuk. Okay, nampak cerah tu dia lebih besar. Okay. Manakala gelap tu kecil je. Nampaklah corak dia tu. Kenapa gelang cerah tu lebih besar? Sebab pada musim bunga banyak cahaya matahari. So pertumbuhan berlaku dengan
banyaknya. Manakala pada musim sejuk, cahaya matahari, keamatan cahaya matahari berkurang. So pertumbuhan berlaku sedikit. So gelang yang terbentuk pun lebih kecil. Gelang tahunan ini membolehkan usia pokok dikira. Kita boleh kira setiap gelang gelap mewakili 1 tahun usia pokok. Kita kiralah daripada tengah sampai hujung. Okey, berapa usia pokok tersebut? Okey. Pertumbuhan sekunda berlaku pada tumbuhan monocotyledon sedikit saja. Okey. Kebanyakan tumbuhan monocotyledon, ingat monocotyledon daun yang tengok urat tak cantik dah. Daun urat jejala. Okey. Kebanyakan tumbuhan monocotyledon tidak mengalami pertumbuhan sekunda. Dia hanya mengalami pertumbuhan prima. Kecuali pokok aloe vera sp. Kenapa pokok aloe vera? Agave sp, Dracaena sp. Teacher bubuh gambar ni. Gambar-gambar ni adalah pokok-pokok yang mengalami pertumbuhan sekunda, tapi sedikit saja. Sebab tumbuhan ini mempunyai struktur cambium di bahagian korteks batang dan bahagian luar berkas vaskular. So, ni bekas vaskular dia. Ni bahagian korteks batang. So, dia membahagi, ni kawasan cambium dia ni, membahagi membentuk berkas vaskular sekunda dan juga parenkima sekunda. Ni prima punya. So, semakin pokok tu membesar, dia punya pembahagian membentuk bekas vaskular sekunda. Tengok pada kepentingan. Tadi pun teacher dah ada ulas. Apakah kepentingan pertumbuhan? So, untuk pertumbuhan prima, untuk pentingnya pertumbuhan prima untuk menambah ketinggian pokok. Berlakunya pemanjangan pada kawasan pucuk dan juga kawasan akar. Kenapa pokok kena tinggi? Sebab nak menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Xylem prima mengangkut air dari akar ke daun dan juga memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Phloem prima mengangkut hasil fotosintesis daripada daun ke bahagian lain. Akar mengalami pertumbuhan prima untuk lebih memanjang dan mencari air. Kepentingan pertumbuhan sekunda, macam teacher ulang lagi. Sebab untuk menambah diameter batang dan juga akar. Bila pokok itu semakin tinggi, batang dia juga semakin lebar. Sebab nak memberi sokongan kepada tumbuhan. Tak mudahlah tumbuhan itu tumbang. Pertumbuhan sekunda menghasilkan tisu xylem dan tisu phloem yang baru untuk menggantikan xylem dan phloem yang rosak ataupun tua. Ini nota ni boleh tengok dalam buku teks. Persamaan dan juga perbezaan pertumbuhan prima dan juga pertumbuhan sekunda. Persamaan. Ayat ini dah cukup lengkap untuk peringkat SPM. Yang mana kedua-dua pertumbuhan dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Kalau kita tengok jadual ni, bagaimana kita melihat markah dia. Markah dikira persamaan, satu markah. Markah kedua dan juga markah ketiga. Kalau perbezaan, dibaca begini. Isu meristem yang terlibat untuk pertumbuhan prima adalah meristem apex
Manakala untuk pertumbuhan sekunder ialah meristem lateral ataupun meristem sisi. Okay, daripada aspek tisu yang terlibat. Daripada aspek bahagian mana pada dalam tumbuhan yang mengalami pertumbuhan. Arah pertumbuhan. Kalau prima, ke atas. Kalau sekunder, sisi. Okay. Kesan dia, menambah ketinggian pokok. Dan kalau sekunder, menambah ukur lilit batang. Diameter batang. Macam tu. Okay, boleh baca sehingga kehadiran gelang tahunan. Okay, kepentingan pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Yang pertama, menghasilkan kayu balak ataupun industri kayu yang kuat menjana pendapatan negara. Okay, hasil buah-buahan menjana ekonomi. Gelang tahunan ataupun corak kayu yang menarik untuk menghasilkan perabot. Okay, tumbuhan juga menghasilkan resin ataupun minyak untuk dikomersialkan. Okay, dah habis untuk penerangannya. Okay, kita tengok pada praktis Fermentis 1.2. Jawapan dah keluar dah. Namakan 3 zon pertumbuhan sel. Nama, bila nama, okay, kita namakan je. Yang pertama, zon pembahagian. Yang kedua, zon pemanjangan. Dan yang ketiga, zon perbezaan. Okay, ini soalan. Contoh soalan objektif. Apakah P, Q, R dan S? Okay. P, Q, R dan S. Kalau ini, kita macam mana nak tahu xylem ataupun phloem? Okay. Xylem di sebelah dalam, phloem di sebelah luar. Okay. Kalau kat tengah ni adalah cambium, kita yang nombor 2 kat sini, yang sekunder kat sini. Yang primer kat sini. So apa jawapannya? Yang mana? R adalah phloem sekunder. S adalah phloem primer. Okay, Q xylem sekunder dan P xylem primer. So jawapannya adalah D. Okay, soalan yang ketiga. Mengapakah pertumbuhan sekunder penting untuk pertumbuhan? Okay, menambah diameter batang dan juga akar. Menambah sokongan dan pengangkutan kepada tumbuhan. Menghasilkan tisu xylem dan phloem yang baru untuk menggantikan xylem dan phloem yang telah rosak ataupun tua. Seterusnya soalan esei. Pertumbuhan sekunder tumbuhan menyokong pertumbuhan primer tumbuhan. Dengan pernyataan biologi anda, sokong ke pernyataan di atas. Okey. Ini teacher bagi contoh jawapan ataupun cadangan jawapannya. Okey. Untuk latihan ni boleh salin dalam buku latihan dan salin jawapannya sekali. Fahamkan kenapa pertumbuhan sekunder menyokong pertumbuhan primer. Ni. Okey, saya rasa itu saja daripada teacher. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.